Dan ini merupakan insiden kedua selepas bom petrol atau Molotov cocktail dilemparkan ke sebuah kekemat di Bido, Perak hanya 4 hari lepas. Bagaimana kita ingin melihat pada isu ini dan mengelakkannya daripada menjadi sesuatu yang lebih besar dan bahaya? Saya mahu berbincang bersama dengan Khairil Nizam Kirudin, ahli Parlimen Jerantut dan juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat yang menyertai kami secara atas talian sekarang. YB, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Man. YB, pertama sekali sudah tentu kita faham bahawa isu ini melibatkan agama dan ia adalah isu yang sangat sensitif dan emosi itu sangat tinggi dalam kalangan umat Islam. Tapi bagaimana kita membuatkan orang di luar sana faham bahawa mereka perlu menghormati proses undang-undang yang sudah pun berjalan sekarang dan insiden-insiden sebegini di mana mereka bertindak agresif bersendirian tidak akan membantu, YB? Pertamanya, di peringkat Lajnah Hal Ehwal Konsumer dan Kepenggunaan PAS Pusat yang di mana saya ketuanya, kita telah mengeluarkan satu kenyataan pada 18 Mac 2024 yang di mana kita memohon kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan yang tegas kepada mereka yang bertanggungjawab atas kesilapan ini. Dan ia juga merupakan satu titah diraja yang di-Pertuan Agong untuk perkara yang sama juga dibawa oleh pihak yang bertanggungjawab untuk membuat tindakan yang lebih tegas untuk memastikan perkara ini tidak berulang. Tetapi, Luman, ini tidak bermakna kita boleh buat tindakan secara membabi buta ataupun tindakan luar kawal. Kerana kita ini sebuah negara demokrasi, sebuah negara yang menekankan di dalam rukun negaranya kedaulatan undang-undang. Maka proses untuk mengenakan tindakan kepada pengelola kedai ini, ia ada proses-proses yang tertentu. Sebab itu kita minta supaya semua pihak bertenang dan kita mohon supaya kita menghormati kedaulatan undang-undang. Kita yakin pihak berkuasa akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Jangan ambil ataupun buat tindakan sendiri. Kerana selalunya kita akan melampaui batas daripada apa yang kita perlu melakukan melalui saluran demokrasi dan juga undang-undang. Apa respon YB kepada kritikan bahawa setengah parti politik seperti UMNO dan juga PAS juga terpalit dengan kritikan bahawa mereka mempolitikkan isu ini mungkin secara berlebihan sehingga ini juga menyumbang kepada peningkatan sentimen dan emosi dalam kalangan orang Islam yang mungkin menyumbang kepada insiden-insiden sebegini? Saya melihat, Uman, kita ni jangan menganggap semua perkara itu dipolitikkan sebab politik itu salah satu di dalam adab di dalam Islam. Islam tidak boleh terbebas daripada politik. Sebab kalau kita membebaskan politik dengan Islam, dengan beragama, maka berlakulah sekularisme. Ini yang kita tidak mahukan. Cuma, apa yang saya lihat adalah mana-mana parti sama ada PAS, UMNO, mana-mana parti yang melihat kepada kedaulatan Islam yang tertera di dalam Perlembagaan Persekutuan dalam perkara 3, mesti akan ada perasaan marah. Dan marah itu setakat ini saya lihat melalui saluran demokrasi. Tidak ada tindakan luar kawal, luar batas yang dikenakan kepada pengusaha kekemat ini. Setakat ini yang saya nampak. PAS, kita jelas kita buat satu kenyataan media dan kita menyeru supaya pihak rakyat bertenang dan menunggu ketetapan yang dikenakan oleh pihak berkuasa. Pihak lain dia ada cara dia untuk express dia punya opinion. Pada saya, ini cara untuk kita menghormati kebebasan bersuara dalam keadaan ia tidak melampaui daripada ketetapan undang-undang. Jadi jangan pula bila kita berbicara tentang memperkasa ataupun mempertahan kalimah Allah yang mulia ini, kemudiannya dihinakan pada stokin, mengatakan kita ini lebih kuat daripada nasi ataupun kita melampaui batasan politik. Sedangkan perkara itu tidak pada tempatnya. Asasnya ialah ini adalah concern orang Islam itu sendiri. Tak kira sama ada mereka itu golongan persendirian ataupun mereka yang duduk dalam politik ataupun mereka yang duduk di peringkat legislatif. Di mana pendirian PAS sekarang, YB, berkenaan dengan tindakan memboikot kekemat ini? Pada peringkat PAS, kita menganggap tindakan yang kita akan kenakan adalah tindakan yang untuk diberikan pengajaran kepada pengurusan kekemat. Sebab ini bukan kesalahan kecil dan ia kalau kita lihat dari sudut pengurusan sesebuah premis perniagaan, dia ada SOP-nya. Jadi kalau SOP itu tidak diketatkan, maka berlakulah kesilapan-kesilapan sebegini. Pada pendapat PAS, yang paling penting ialah pihak berkuasa perlu mengambil tindakan yang keras dan tegas kepada pengusaha kekemat untuk dijadikan pengajaran kepada pengusaha-pengusaha pasaran yang lain.
Adapun tindakan boikot atau sebagainya, ia bergantung kepada awareness yang ada kepada orang Islam itu sendiri. Cukup sekadar untuk memberikan pengajaran kepada pengusaha-pengusaha ini. Tidaklah kita memisahkan terus, sebab kita tahu kita hidup dalam masyarakat majmuk dan kita perlu menghormati masyarakat yang berbilang kaum ini. Jadi harapan kami di peringkat PAS adalah kita memberi pengajaran pada kadarnya, jangan melampaui batas undang-undang. Dan ada juga satu lagi YB, kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS. Saya tak pasti sama ada ia kenyataan yang sama yang YB sebut sebentar tadi. Tapi kenyataan ini dikeluarkan juga pada Mac oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Sembilan dan juga Dewan Pemuda, Dewan Muslimat dan juga Dewan Ulama Negeri yang antara lain mengatakan bahawa badan ini, BPPNS ini sebenarnya satu lagi agenda halus kelompok chauvinis yang mahu menormalisasikan penghinaan ke atas Islam tanpa diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Jadi kenyataan-kenyataan seperti ini, YB, pengkritik akan mengatakan bahawa ini adalah antara kenyataan-kenyataan yang strongly worded yang mungkin akan mengapi-apikan lagi kemarahan penyokong parti dan juga orang Islam secara keseluruhannya. Respon YB? Saya mohon kepada semua pihak kita bertenang dan kita mengambil panduan kepada kenyataan yang telah dibuat di peringkat PAS Pusat yang di mana kita perlu menghormati proses undang-undang dan kita memohon supaya pengusaha KK Mat yang berkaitan ini dikenakan tindakan yang keras dan tegas seperti mana yang telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Begitu keadaan PAS. Itu asas kami. Baik. Jadi PAS sedia untuk memberi jaminan bahawa ia akan terus melaksanakan atau menyeru untuk boikot sahaja tanpa sebarang tindakan fizikal, tindakan keganasan, tindakan yang bertindak sendiri dan sebagainya, dan juga tanpa sebarang politicking atau mempolitikkan isu ini secara berlebihan bergerak ke hadapan YB. Ya, benar, dan kita harapkan tindakan yang berteraskan kepada saluran undang-undang ini akan memberikan pengajaran khusus kepada semua pengusaha-pengusaha pasaraya ini agar lebih berhati-hati di dalam menguruskan perniagaan mereka. Jangan sekali-kali kita melampaui batas. Kalau ada masalah teknikal, ada kelemahan dari peringkat SOP kepada pengurusan keluar masuk barang, kita mohon supaya itu dipertingkatkan perinciannya supaya tidak lagi berlaku pengulangan pada masalah sebegini. Baik. Akhir sekali YB, boikot ini walaupun kita faham ia adalah satu tindakan yang lebih bersifat pada sekatan ekonomi tanpa keganasan dan sebagainya. Ia bagus daripada segi itu kerana ia tidak melibatkan keganasan. Tapi ramai juga yang bertanya, bukan sahaja PAS tapi UMNO dan lain-lain yang menyeru untuk boikot ini, sampai bila kita mahu boikot satu-satu perusahaan itu? Sampai bila ia adil untuk memboikot satu syarikat itu atas satu kesilapan yang berlaku sebegini? Adakah ia selama-lamanya atau bagaimana? Pastinya macam saya kata tadi, tindakan yang kita buat janganlah di luar daripada batasan. Ini di dalam Islam. Di dalam Islam dikata proses ini, proses yang dikatakan sebagai pendekatan secara aman, muwajahah silmiah, pendekatan secara aman. Makanya saya nampak perkara ini akan terhenti secara sendiri. Pemboikotan itu akan terhenti secara sendiri apabila rakyat melihat kerajaan ataupun pihak berkuasa telah mengambil tindakan yang tegas kepada pengusaha KK Mat ini. Dan kita mohon supaya pengusaha KK Mat ini berlapang dada, mengaku kesilapan, dikenakan tindakan undang-undang, kemudiannya insya-Allah selepas itu keadaan akan kembali seperti biasa dengan perhatian kepada pengusaha-pengusaha seperti saya katakan tadi, jangan melakukan kesilapan yang sama. Ingat negara kita ini walaupun hakikatnya negara kita negara demokrasi tetapi majoriti penduduknya adalah penduduk Muslim dan kita berpegang pada perlembagaan persekutuan perkara 3 iaitu agama Islam adalah agama persekutuan. Dan ia perlu dihormati tanpa kita menghalang kepada agama-agama lain untuk melaksanakan ritual mereka masing-masing tanpa perlu menyebarkannya. Baik. YB, terima kasih. YB Khairul Nizam Khairuddin, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat dan juga Ahli Parlimen Jerantut. Semoga kita di luar sana, khasnya orang Islam, tidak mengambil tindakan sendiri. Kita menyahut juga seruan dan juga titah Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim untuk kita menghormati proses undang-undang dan tidak mengapi-apikan lagi kemarahan orang Islam kerana ia tidak akan membantu. Baik, Berita Awal ni akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.